Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Qal'ah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Qal'ah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenali sebagai Benteng Salahuddin Al-Ayyubi merupakan kawasan yang sangat luas. Benteng ini terletak bersebelahan bukit ataupun Jabal Muqattam dan berhampiran dengan Medan Sayyidah Aisyah. Idea pembinaan kubu ini adalah hasil ketusan Sultan Nasir Salahuddin Al-Ayyubi sendiri, dan pembinaannya dilaksanakan pada tahun 1183 Masehi. Baginda melihat bahawa kota Kairah begitu luas dan besar, terdedah kepada bahaya dan serangan kerana tidak mempunyai sistem pertahanan kubu yang ampuh sebagaimana di Halab dan di Damsyik, Syria, khususnya semasa Perang Salib berlaku. Pembinaan kubu yang terletak di atas bukit ini memerlukan asas yang kukuh dan utuh zaman berzaman. Panglima Salahuddin Al-Ayyubi telah mengarahkan agar diambil batu yang terdapat di Piramid Giza untuk dijadikan sebagai batu asas kubu tersebut. Kubu ini dikelilingi pagar yang tinggi untuk mengelakkan musuh menceroboh masuk. Untuk memasuki kubu ini terdapat beberapa pintu utama, di antaranya pintu Fatah, pintu Nas, pintu Haq dan pintu Luk. Kemudian terdapat saliran air sebagai bekalan kegunaan tentera pada masa itu. Saliran ini bermula dari Sungai Nil menghubungi ke kubu Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyub. Banyak kesan sejarah yang terdapat di kubu ini yang dibina sejak zaman pemerintahan kerajaan Ayyubiyah dan diluaskan sehingga zaman kerajaan Utsmaniyah. Di bahagian utara kubu ini terletaknya Masjid Muhammad Ali Pasha yang diperbuat daripada marmer dan granit. Terdapat juga di dalam kawasan benteng ini Muzium Polis Qasrul Jawhara, iaitu muzium permata yang mengandungi perhiasan raja-raja Mesir. Terdapat juga Mathaf Al-Fan Al-Islami ataupun Muzium Kesenian Islam yang terletak di bab ataupun pintu Khalq yang menyimpan sekitar 1000 barang yang melambangkan kesenian Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW sehingga sekarang. Antaranya surat Rasulullah yang diutuskan kepada pemimpin Mesir ketika itu bernama Maqawqis agar beliau mentauhidkan Allah SWT. InsyaAllah kita akan cuba memasuki kubu ini dan melihat benda yang ataupun perkara yang terdapat di dalamnya. Kita sekarang berada di luar kawasan Masjid Ali Pasha di Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di dalam Masjid Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha berketurunan Albania, telah diputerakan di bandar Kawalia, Makedonia, Greece pada tahun 1182 Hijrah ataupun 1769 Masihi. Beliau merupakan pengasas dan pemerintah dinasti terakhir sistem pemerintahan beraja di Mesir. Beliau telah menganggotai Angkatan Tentera Laut dan datang ke Mesir bertujuan untuk memerangi tentera Perancis yang diketuai oleh Napoleon Bonaparte. Setelah tentera Perancis berundur, beliau dilantik sebagai pemerintah Mesir menggantikan Khurshid Pasha pada tahun 1805. Masjid Muhammad Ali dibina oleh beliau sebagai simbol pemerintahan beliau di Mesir yang beraliran moden pada tahun 1830 Masihi. Pembinaan masjid ini telah diketuai oleh seorang arkitek Turki bernama Yusuf Koshna, seorang arkitek bangsa Greek yang mengambil model Hagia Sophia
iaitu sebuah gereja yang ditukar masjid di Turki. Masjid ini juga terkenal dengan seni bina kerajaan Byzantine. Ia merupakan seni bina Islam kurun ke-19 yang paling menonjol dan banyak diziarahi pelancong. Masjid Muhammad Ali disebut juga Masjid Marmar kerana bahan binaan dalamannya mewah dengan marmar yang terbaik. Termasuklah mimbarnya juga diperbuat daripada marmar Bani Suif. Seni bina masjid berbentuk empat segi, manakala keluasan kawasan ini ialah 52 kali 54 meter persegi yang dilapisi oleh marmar putih. Di tengah-tengahnya terdapat tempat mengambil wuduk yang dihiasi dengan seni ukiran yang menarik. Jam antik di menara jam di luar kawasan masjid, iaitu sebelah barat. Ini adalah hadiah oleh Raja Perancis Louis Philippe kepada Muhammad Ali pada tahun 1945. Menara azannya mencapai ketinggian 84 meter. Ia juga turut dipengaruhi oleh kesan seni arkitek Turki Osmaniyah. Terdapat di dalamnya sebuah perigi yang dalam dikenali dengan nama Perigi Yusuf. Kedudukannya yang strategik membolehkan ia dapat dilihat dari semua penjuru kota Kahirah. Manakala dari pemandangan luarnya dapat dilihat pemandangan kota Kahirah secara keseluruhan. Kawasan dalaman masjid ini terdiri daripada beberapa buah kubah. Keluasan bahagian dalamnya ialah 41 meter panjang, 21 meter lebar. Kubah besarnya mencapai ketinggian 52 meter dan dikelilingi oleh kubah sederhana besar yang tertulis nama Khulafa Ar-Rasyidin di setiap penjuru. Reka bentuk dalaman yang indah menjadikan suasana nyaman. Sistem gema suara hasil lantunan padu dalam masjid ini dapat didengar dari segenap penjuru masjid walaupun tanpa menggunakan sistem mikrofon. Masjid ini mempunyai lampu chandelier seberat 2 tan yang indah tergantung di tengah-tengahnya. Sebelum adanya elektrik, lampu-lampunya dinyalakan dengan lilin. Terdapat 2 mimbar yang kedua dan juga digunakan sehingga sekarang. Masjid ini juga terdapat makam Muhammad Ali Pasha yang terletak di bahagian kanan pintu masuk masjid ini. Seni bina makam tersebut dipenuhi dengan ukiran bercorak tumbuh-tumbuhan. Suatu kisah menarik tentang Masjid Muhammad Ali ini ketika perang antara Mesir dan Israel dahulu. Masjid ini pernah menjadi sasaran peluru berpandu Israel. Namun dengan kekuasaan Allah, ketika hendak dibom rumah Allah ini, kabus tebal tiba-tiba muncul menyeliputinya. Pihak Israel tidak menjumpai sasarannya. Benarlah firman Allah Ta'ala, dan bagi Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Cukuplah Allah sebagai pengawal. Sekian, terima kasih. Ini adalah makam Muhammad Ali Pasha yang terletak di sebelah kanan pintu masuk masjid. لسه معدي ده Fokus kan? Okay. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada sekarang di dalam Qal'ah Salahuddin Al-Ayyubi, dan di dalam Qal'ah ini terdapatnya masjid yang dipanggil Masjid Nasir Muhammad Qalawun. Masjid Qalawun dinisbahkan kepada salah seorang panglima tentera Salahuddin Al-Ayyubi yang telah memberikan sumbangan besar dalam peperangan dan penyebaran Islam. Masjid ini dibina pada tahun 1335 Masihi. Terletak unik dan strategik dalam kubu Salahuddin Al-Ayyubi.
Masjid ini juga dikenali sebagai Museum Tiang kerana majoriti hiasan dalamnya difokuskan kepada tiang-tiang dengan seni ukiran Islam. Semasa zaman Sultan Nasir, tiang-tiang ini diletakkan di bawah berasingan dan ukiran mahkota tiang-tiang tersebut diukir dengan corak langgam dengan berbagai corak. Sementara bumbungnya turut berukir dengan ayat-ayat Al-Quran. Tiang yang ada sekarang sebahagiannya tiang asal, manakala sebahagiannya telah ditukar dengan yang baru dan import dari luar negara seperti Turki, Itali dan Rom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang melihat dua buah masjid yang terkenal di Kairul, iaitu Masjid Rifai dan juga Surah. Itulah. Itulah awak style kita orang solat. Dia ada dengan belah itu. Tidak. Kalau musik 15 ni itu dah masuk ayat apa tu? Ada musik kan dalam ni dia apa dia? di sini terdapatnya dua makam anak Sultan Hasan. Ini adalah dalam kawasan Masjid Sultan Hasan, sebelah Masjid Ar-Rifai. Di sini dikatakan terdapatnya 4 madrasah bagi 4 mazhab: Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. 1, 2, 3 dan 4. Inilah dia 4 madrasah yang menempatkan 4 mazhab dalam Masjid Sultan Hasan. Adapun kalau kita lihat di atas sana itu adalah merupakan tulisan Ayatul Kursi yang mengelilingi bahagian kawasan dalam masjid ini.
Kita sekarang berada di dalam Masjid Ar-Rifai yang masyhur di Mesir ini, dengan seni binanya menjadi tempat lawatan pelancong daripada luar untuk melihat keunikan seni bina yang terdapat di dalam masjid ini. This element in any mode should have that make the detection to the voice. Ini adalah makam Ismail Pasha, datuk kepada Ali Pasha, di mana anak Ismail Pasha ni Ibrahim Pasha, dan ini adalah ibu kepada Ismail Pasha. Ini adalah 3 kubur isteri Ismail Pasha. وعشان كده المقبرة بتاعته نص يكون في التراب، ولكن بعد وفاته سنة 1917 زوجته سلطانة مارمل. Oh, 3 ada situ. مارمل. Oh, 8 years handmade. inilah dia kubur anak Syekh Ar-Rifai, pengasas tarikah Ar-Rifai, di mana masjid ini dinamakan sempena Masjid Ar-Rifai, dan beliau dimakamkan di Iraq. Jadi kubur ini adalah merupakan kubur anak beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di depan kita ni adalah dipanggil sebagai Jabal Muqattam, yang terletak di Mesir. Asal nama Muqattam ada 4 riwayat mengenai asal usul nama Muqattam ini. Riwayat pertama, nama Muqattam ini diambil dari salah seorang keturunan Nabi Nuh yang bernama Al-Muqattam bin Mas bin Baishar bin Ham bin Nuh. Menurut riwayat ini, Al-Muqattam bin Mashr ini seorang hamba ahli ibadah. Ia menjadikan gunung tersebut sebagai tempat beribadahnya, dan kerana itu dinamakan Jabal Muqattam. Riwayat kedua, nama Muqattam ini dinisbahkan kepada salah seorang ahli kimia yang bernama Muqaitam Al-Hakim. Ibrahim bin Wushayf Shah pernah mengatakan bahawa ketika Mashr bin Baishar bin Ham bin Nuh menjadi raja di Mesir, para ilmuwan dan dukun-dukun istana, iaitu penasihat raja, mengkhabarkan bahawa di beberapa tempat di Mesir dan salah satunya di dalam Jabal Muqattam terdapat barang-barang dan juga harta karun yang tidak terhingga nilainya, mulai dari emas, belian, batu fairus dan sebagainya. Mereka juga menyarankan agar raja menggunakan cara kimia dalam menggali dan menemukan barang-barang berharga tersebut, agar lebih mudah dan tidak merosak benda-benda dimaksudkan. Raja Mashrayim lalu menyuruh seorang ahli kimia terkenal saat itu yang bernama Muqaitam Al-Hakim. Dalam menjalankan tugasnya, Muqaitam Al-Hakim menjadikan sebuah gunung yang letak di sebelah timur sebagai tempat meracik bahan-bahan kimia dimaksud. Dari situlah kemudian gunung tersebut dikenal dengan nama Muqattam sebagai nisbah kepada dirinya. Riwayat ketiga, Al-Bakri dalam hal ini berkata Al-Muqattam adalah sebuah gunung yang berada di Mesir, tempat mengkuburkan penduduknya yang meninggal dunia. Riwayat keempat, pendapat jamhur ulama sebagaimana ditulis oleh Dr. Syu'ad Makhir Muhammad dalam bukunya Masajid Mash'al Awliya Salihun, mengatakan bahawa nama Muqattam ini diambil dari kata Al-Qatmu yang berarti putus ataupun gondol.
Hal ini sesuai dengan keadaan gunung itu sendiri yang gondol. Tidak ada tanaman, pepohon yang tumbuh di atasnya. Kerana tidak ada tanaman atau pepohon di atasnya itulah, maka kemudiannya gunung tersebut dikenal dengan Jabal Muqattam. Riwayat ini disampaikan di antaranya oleh Ali bin Hasan al-Hanai ad-Dawsi sebagaimana dinukil oleh Makrizi dalam Mawaidnya. Sebab gondolnya Jabal Muqattam. Jabal Muqattam yang nampak sekarang ini gondol, tidak ada tanaman atau pepohon. Yang tumbuh di atasnya dahulunya adalah merupakan gunung yang hijau, rendang, banyak pepohon dan tanaman. Bahkan ada beberapa sumber air di dalamnya. Tetapi setelah terjadinya dialog antara Allah dengan Nabi Musa di Gunung Tur Sina, Jabal Muqattam menjadi gondol seperti sekarang ini. Penulis menyampaikan riwayat di bawah ini iaitu Imam Ibn Mulkhid dalam bukunya Fadail al-Mahsurah menuturkan sebuah riwayat. Suatu hari Amir bin Ash bersama Maqawqis Raja Mesir ketika berjalan di kaki Gunung Muqattam. Amir bin Ash kemudian bertanya, "Mengapa gunung kamu ini gondol, tidak ada tanaman atau pepohon? Di atasnya tidak seperti gunung-gunung yang ada di Syam. Dan bagaimana kalau kita alirkan di lembahnya air dari Nil, lalu kita tanami pohon kurma?" Maka Qis menjawab, "Saya menemukan beberapa keterangan dalam buku-buku bahawa dulunya gunung ini adalah gunung yang paling banyak ditumbuhi pepohon, tanaman dan buah-buahannya. Karena itu Al-Muqattam bin Amash bin Baishar bin Ham bin Nuh menjadikannya sebagai tempat tinggal. Suatu malam, di mana pada malam tersebut Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah. Allah berfirman, pada malam ini aku baru saja bercakap-cakap dengan salah satu nabiku di atas salah satu gunung di antara kamu. Semua gunung masa itu tidak ada yang merendah dan mengecil. Bahkan masing-masing membusungkan dan membesarkan diri. Barangkali sebagai rasa iri hati bukan dia yang dijadikan tempat untuk bercakap-cakap tersebut, kecuali gunung Bait Al-Muqaddas. Sekian, terima kasih. Itulah dia riwayat, beberapa riwayat yang menceritakan tentang Jabal Muqattam yang masyhur di negeri Mesir dan dikenali ramai sebagai lembah. Di lembah di bahagian kaki gunungnya ditanami ataupun letakkan jasad ramai di antara ahli bait. Sekian, terima kasih.